Bagi kalau boleh semua orang Islam kita ni mati keadaan husnul khatimah. Kalau boleh kita dapatkan mati husnul. Semua sahabat kita, jiran kita apa semua matikan. Walaupun orang tu buat jahat pada kita minta dia mati husnul khatimah juga. Jangan cepat-cepat nak doa kebaikan kejahatan pada orang. Ni kadang-kadang kita ni suka sangat kita ada ilmu kita nak buat kejahatan, nak doa kejahatan. Jangan tu semua, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lahmatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kalam hati wa nafasin adada ma wasi'ahullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kalam hati wa nafasin adada ma wasi'ahullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kalam hati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikenal Allah Ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala. Okay, sebelum terlambat, Ustaz nak ucapkan salam Aidilfitri pada anda semua. Semoga Allah Ta'ala terima semua amalan kita daripada bulan Ramadan, daripada Ramadan, daripada Rejab lagi, Rejab, Syaban, Ramadan, dan juga di bulan Syawal ni Allah Ta'ala terima puasa 6 kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah tengok ramai yang berpuasa bermula pada hari Isnin dan hari Selasa pun ada puasa. Hari ini pun masih ada puasa lagi. Jadi Ustaz ucapkan syabas pada anda. Dia telah diberi kekuatan oleh Allah Taala untuk anda berpuasa insya-Allah. Memang puasa sunat memang payah. Berbeza dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, bulan Ramadan penuh barakah dan penuh barakah. Jadi orang nak ponting puasa pun fikir banyak. Ada yang ponting tapi ramai yang tak ponting lah. Nak ponting puasa tu fikir panjang-panjang. Tapi bila kita datang bila masuk dia puasa sunat, Senin, Khamis ke, puasa Syawal ke, puasa Zulhijjah ke, memang ujian tinggi. Ujian tak tinggi macam mana? Tengok anak makan, tengok cucu makan, tengok suami makan, tengok isteri makan, pergi kedai tengok orang makan, macam-macam makan dia. Dia menguji tahap keimanan kita. Jadi kena ingat, sabar ada beberapa jenis sabar, dan salah satu sabar yang tinggi ialah sabar dalam menunaikan ibadat. Kita sabar dan kita sabar nak buat ibadat. Nak sembahyang ngantuk ni, nak sembahyang tahajud ni ngantuk ni. Allah ngantuk dia. Bulan Ramadan kita boleh buat sembahyang tasbih, dan lepas bulan Ramadan pun buat tasbih juga, jangan tinggal. Jangan buat tasbih tu semata-mata untuk bulan Ramadan saja. Ni bagi ni Ustaz bagi ijazahkan, Ustaz bagi tuan-tuan kaedah-kaedah kaifiat untuk melakukan sunat tasbih. Jangan tinggal. Kalau tuan-tuan dah buat bulan Ramadan, jangan tinggal. Itu dah katakan salah satu tanda seseorang tu mendapat Lailatul Qadar. Tanda seseorang tu mendapat dan menunjukkan puasanya diterima oleh Allah Ta'ala ialah selepas Ramadan dia mengamalkan apa yang dia buat bulan Ramadan tu, tak tinggal. Kalau tinggal sekali-sekala tu mungkin sebab dia tak sihat ataupun badan dia lemah apa semua itulah. Kalau boleh jangan tinggal lah. Kalau boleh lah, insya-Allah. Ustaz agak tu semua ni dalam semua ni semua tuan-tuan orang kuat-kuat semua. Yang ada sini lebih kurang 223 orang ni semua andanya orang kuat-kuat, orang yang terpilih oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadat Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Boleh insya-Allah. Jadi juga semua satu lagi tuan-tuan semua kita mulakan lagi. Sebelum kita mula, Ustaz nak beritahu, semalam bonda Ustaz, ibu Ustaz telah kembali ke rahmatullah setelah ayah Ustaz dah kembali pada 2 tahun lepas pada hari raya haji. Dah kembali, mereka semua tinggal di Kelantan. Tapi bila ayah Ustaz sakit, orang tua biasalah dia tak mau dibawa ke KL. Dia nak mati di rumah dia, tapi oleh kerana tidak ada siapa pun di Kelantan, jadi Ustaz terpaksa bawa ayah Ustaz naik ambulans sampai di itu, dan mak Ustaz naik kapal terbang, tinggal adik Ustaz yang jaga, adik bongsu Ustaz, sebab adik bongsu Ustaz dia request sendiri dia nak jaga mak. Ustaz pun nak jaga mak, siapa tak mau jaga mak kan, tapi adik Ustaz request, tak apalah, Ustaz bagi pada dia sebab dia adik bongsu. Jadi setelah ayah Ustaz sampai di KL, di Shah Alam, di Subang, ayah Ustaz sempat duduk di tempat di pusat rawatan. 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Pada bulan raya haji 2 tahun lepas. Dan kemudian mak Ustaz pun bila ayah Ustaz dah meninggal, dia mungkin orang tua kan dia rasa kesorangan, rasa semua. Jadi dia
dia rasa mungkin dia rasa apa dah, rasa kesunyian apa semua, dia asyik tidur je dah. Sempatlah Ustaz bawa datang rumah Ustaz di Shah Alam ni beberapa kali, kemudian terus dia tidur dan tak boleh bangun. Sampailah pada malam 25 hari bulan 25 Ramadan, adik Ustaz beritahu yang mak Ustaz ni mulut dia tak boleh nak tutup dah, lidah dia dah ke dalam. Jadi Ustaz pun pergi tengok, dan masa tu dia boleh tangan dia boleh gerak. Ustaz baca Yasin apa semua, baca selawat azimiyah apa semua, dia boleh pegang tangan Ustaz lagi. Ustaz pun sempat minta maaf dengan dia semua, dengan mak Ustaz, dan sempat cium pipi dia apa semua. Kemudian pada hari raya pertama Ustaz datang tu, mak Ustaz dah tak boleh bercakap dah, mata pejam je. Adik Ustaz kejut-kejut pun, Ustaz pun tak payah kejut lah, mak sedang tidur kan mungkin lah. Dan selepas tu hari raya ketiga, hari Selasa tu, kita bincang mesyuarat, doktor ada doktor jiran dekat tu, dia nasihatkan supaya bawa pergi ke hospital lah. Tapi sebelum tu anak murid Ustaz seorang, doktor yang bertugas di satu sebuah hospital, datang dia tolong masukkan tube untuk makan kan. Jadi dia pun nasihat supaya bawa pergi hospital. Jadi pada hari Selasa bawa pergi hospital. Okey, masa tu mak Ustaz dah tak sedar. Doktor sampai di hospital pun, adik Ustaz doktor beritahu dah tak boleh nak buat apa dah. Doktor kata kami tak akan buat apa-apa dah, cuma just masuk drip dan masuk oksigen tu aja. Jadi giliran Ustaz pada hari Rabu, Ustaz giliran Ustaz menjaga pukul 9 sampai pukul 6.30 petang. Ustaz nak beli request nak sampai malam, tapi adik Ustaz tak bagi, sebab dia takut nanti Ustaz balik takut Ustaz ngantuk. Takutlah dengan tiang. Dan bila dah umur 59 ni takutlah dengan tiang. Ustaz ni ngantuk, mudah ngantuk buat kereta. Jadi balik awal bang, Ustaz pun balik awal. Okay. Dan kebetulan dah dijaga, dia bagi anak dia jaga, anak saudara Ustaz jaga. Pagi-pagi semalam pukul 7.30 lepas sembahyang sunat Isyraq, adik Ustaz dapat panggilan, adik Ustaz beritahu mak dah kembali ke rahmatullah. Jadi Ustaz pun bergegaslah dengan semua anak-anak, pagi semua anak cucu semua pergi tunggu di rumah adik Ustaz di Somersari. Adik Ustaz dia urus dengan dia di Hospital UiTM Sungai Buloh. Dan alhamdulillah Ustaz dapat imamkan, ayah Ustaz pun dapat imamkan, dan juga ibu Ustaz pun dapat imamkan untuk jenazah mereka. Tapi saya sembahyang jarak-jarak dan kita tidak benarkan membawa jenazah naik ke atas masjid. Jadi sembahyang kat luar. Kita sembahyang di bawah, ada beranda tu, kita sembahyang di situ dan kena jarak-jarak, alhamdulillah. Dan urusan penguburan memang lancar, elok, cantik, dan cuaca redup, dan pada hari ini hujan. Ustaz minta pada Allah Ta'ala, ya Allahku, matilah ibuku, kalau kau nak ambil ibuku, tariklah pada hari Jumaat, tapi Allah tak kabulkan, Allah tarik ibu Ustaz, jemput ibu Ustaz pada hari Khamis. Jadi sebelum kita mula, Ustaz minta tuan-tuan dan puan-puan semua, boleh tak kita baca Fatihah pada mak Ustaz, arwah mak Ustaz, agar dia dapat tenang sembahyang, bersemayam di sana, di alam barzah. Kan boleh baca Fatihah ni. Nama mak Ustaz ni Cik Aisyah ni, Cik Aisyah binti Muhammad Tengah. Cik Aisyah binti Muhammad Tengah ni. Cik Aisyah binti Muhammad Tengah. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih semua. Dan ramai juga anak murid-murid Ustaz dalam grup, mereka menghadiahkan selawat azimiyah sebanyak 12 kali seorang. Sepatutnya sebenarnya 100 kali. Kalau ikut Syekh Mazan, dia call Ustaz malam. Dia call Ustaz, boleh hantar baca selawat azimiyah sebanyak 100 kali hadiah pada mak hantar. Jadi, tapi untuk anak murid Ustaz tak mau bebankan mereka. Kalau suruh baca satu kali lama. Selawat azimiyah tu panjang macam air puisi kat panjang. Jadi Ustaz minta mereka baca selawat azimiyah sampai 2 kali. Alhamdulillah ramai yang baca. Beratus-ratus orang lah yang baca selawat azimiyah hantar pada hadiah pada mak Ustaz. Terima kasih semua yang mana dah baca ni. Terima kasih. Yang masa kalau rasa nak baca, boleh bacalah selawat azimiyah. Dan juga semalam Ustaz dapat lakukan lepas sembahyang maghrib, Ustaz lakukan solat sunat hadiah untuk mak Ustaz. Ustaz terima ijazah ni daripada Tuan Guru Haji Muhammad Silah. Itu sembahyang sunat hadiah kepada arwah yang telah meninggal dunia. Sekarang ni arwah ni bila dia masuk dalam kubur, sampai masuk dalam kubur, okey,
Bila dia sedar kan, dia sedar tu, dia rasa lain dah, suasana lain, sebab ialah dunia lain, alam barzah lain kan. Dia rasa lain tu, dia rasa timbul ketakutan. Tak kira siapa. Kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, tak kira kau ustaz ke, kau tok guru ke, tak kira, dia akan rasa resah sikit, rasa resah sebab dunia tu lain, dunia lain. Ya, macam ginilah. Macam kita biasa tidur di bilik kita kan, tiba-tiba kita pergi jalan rumah orang, kita tidur rumah orang. Memang kita tak selesa. Macam ustaz tidur kat rumah, ustaz pergi ke Sabah ke Sarawak ke, kita tidur kat hotel. Memang tak selesa. Sekejap. Macam itulah. Ni tambah lagi dalam kubur, kita rasa gesah. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia beritahu, kalau dalam suasana gini, semai sunat hadiah. Semai sunat hadiah ni mudah. Kalau tuan-tuan nak, ustaz boleh kongsikan. Kalau boleh catat. Catat. Tuan-tuan, ustaz boleh kongsikan. Kalau boleh catat. Dia semai sunat hadiah ni tuan semua. Kita semai besoknya kalau bolehnya malam tu. Kalau dia meninggal siang ini dikebumikan pada siang hari masuk maghrib kita terus buat. Kalau dikebumikan malam tu, lepas dikebumi tu terus kita buat semai sunat hadiah. Kalau tuan-tuan nak, saya boleh kongsikan. Sekejap. Mudah ya kadang-kadang mudah. Nanti Ustaz nak rujuk pada nota ni. Kenapa takut tersalah? Ustaz ingat tapi takut tersalah. Sekejap tuan-tuan semua. Sediakan pen dan dan juga kertas ataupun buku. Ini satu-satu bagus untuk tuan semua. Walaupun dah meninggal lama, kita boleh buat. Ayah kita, atuk kita dah meninggal 20 tahun lepas, kita boleh buat juga. Kita mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah katalah. Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata, walaupun dah meninggal, untuk sesiapa saja, kawan-kawan kita, sahabat kita, jiran kita, kita boleh buat. Semua ni pahala kena dapat kita balik tu. Ni pahala kena. Kapiat semuanya. Sekejap. Ustaz sedang cari dah lah. Dah ada dah. Jadi jumpa tuan semua. Catat niat dia semai sunat hadiah ni, tuan-tuan boleh, kalau jenazah dimakamkan, dikebumikan pada siang hari, maghrib kita buat ataupun lepas isyak. Maghrib, tapi eloknya antara maghrib dengan isyak tu kita buat. Waktu eloknya antara maghrib dan isyak. Tapi tak sempat maghrib isyak, kita buat waktu isyak. Semalam Ustaz buat antara maghrib dan isyak kita buat. Sekejap, tak lama tuan semua. Kalau dia dikebumikan pada waktu malam, contoh dah dikebumikan pada pukul 10 malam. Balik rumah, balik pada makam tu, kita buat. Itulah, kita buat. Tuan-tuan semua? Catat, kita niat, kita pada niat ni. Sahaja aku sembahyang sunat hadiah. Sahaja aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hadiah, tulis Ustaz cakap pelan-pelan. Sahaja aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian rakaat pertama selepas Fatihah, baca ayat kursi sekali. Selepas ayat kursi, baca Suratul Takassur. Alhaakumut Takassur sekali. Kemudian Suratul Ikhlas. Qul huwallah 10 kali. Itu rakaat pertama. Rokok, sujud apa semua, naik pada rakaat kedua, sama juga. Selepas Fatihah, baca ayat kursi sekali. Baca surat Takassur, Alhaakumut Takassur sampai habis sekali. Kemudian baca Suratul Ikhlas 10 kali. Mudah je. Di rakaat pertama, rakaat kedua tu sama. Bacaan sama. Kemudian selepas kita bagi salam. Tuan semua, kita istighfar sikit-sikit. Istighfar nak baca Fatihah daripada arwah pun boleh. Kemudian terus kita pun berdoa lah. Kita berdoa, Ya Allah. Tulis Ya Allah. Ya Allah, aku sembahyang hadiah ini. Lebih kurang gitulah, lebih kurang. Aku sembahyang sunat hadiah ini. Yang mana yang engkau sendiri tahu akan maksudku.
Engkau sendiri tahu akan maksudku. Okay, ya Allah Tuhanku, aku semayang sunat hadiah ini, yang engkau sendiri tahu akan maksudku. Ini apa yang Ustaz terima lah. Apa yang Ustaz terima. Kemudian, ya Allah, engkau jadikanlah. Ya Allah, engkau jadikanlah pahala semayangku ini, pahala semayangku ini kepada roh nama arwah. Nama arwah. Okay, boleh? Ustaz ulang sekali doa lah. Kita doa okay. Doa lah. Ya Allah ya Tuhanku, aku semayang sunat hadiah ini yang engkau tahu akan maksudnya. Engkau tahu. Allah tak tahu kan maksud kita. Maksud kita. Sebenarnya solat hadiah ni kita nak bila mengikut Tuan Guru Haji Maksilah dia kata sebaik saja kita semayang sunat hadiah dan kita berdoa tu Allah Taala akan hantar malaikat datang menemani arwah. Berapa jumlah tu Ustaz tak tahu. Nah, datang malaikat datang untuk menemani arwah. Jadi arwah tu rasa ada orang bersama dia. Dia tak rasa takut sangat. Bahkan mengikut Tuan Guru Haji Maksilah kata, dan bila malaikat tu datang, cahaya penuh menerangi kuburnya. Kubur penuh dengan cahaya. Inilah boleh. Kalau boleh. Okey, ya Tuhanku, aku semayang sunat hadiah ini yang engkau sendiri tahu akan maksudnya. Lepas tu, ya Allah, engkau jadikanlah pahala sembahyangku ini, kepada pahala itu kita serah pada roh si mati tu. Siapalah? Mak kita, ayah kita, nama sahabat kita ke. Walaupun mereka ni dah mati lama dah. Boleh kita buat. Okey, itu selesai. Dia punya keadaan mudah je tuan semua. Okey, mudah je. Okey, jadi alhamdulillah Ustaz dapat buat semalam tadi alhamdulillah legalah tuan-tuan semua. Sekiranya itulah khidmat terakhir untuk mak Ustaz yang selalu tu Ustaz beritahu kepada anak Ustaz yang dia hantar mesej takziah kepada Ustaz. Selalunya Ustaz jadi imam solat tarawih semayang kadang-kadang masa Ustaz di Kelantan dan di KL tak boleh lah. Di KL tak boleh dah. Jadi masa Ustaz di Kelantan boleh kata setiap kali Ustaz ziarah mak Ustaz, rumah Ustaz dengan mak Ustaz tak jauh. Sekali Ustaz ziarah, Ustaz biasa Ustaz akan pergi sebelum maghrib. Ustaz akan pergi sebelum maghrib, Ustaz semayang maghrib dengan dia, Ustaz jadi imam, ayah Ustaz semayang sambil duduk, mak Ustaz sambil duduk juga. Jadi imam dan juga isyak pun semayang jadi imam juga. Dan semayang tarawih pun Ustaz akan spend masa. Ustaz tak pergi ke masjid lah, Ustaz pergi rumah dia, Ustaz spend masa semayang Ustaz, isi Ustaz dan juga ayah Ustaz dengan mak Ustaz semayang. Jadi tapi kali ini Ustaz semayang untuk jenazah. Tuan semua. Sedih memang sedih tuan semua. Tak adalah wali Allah. Wali Allah yang besar tuan semua tak ada dah. Dua-dua wali Allah tak ada dah. Yang lebih besar wali Allah yang tak ada dah. Itu ayah Ustaz dan mak Ustaz tak ada dah. Ada tuan semua bila masa kita ada masa tuan-tuan ada ni, pergunalah betul-betul tuan semua. Pergunalah, jagalah mak kita, ayah kita sebaik mungkin. Bila dah tak ada ni, tak boleh kata apa dah tuan semua. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Semalam pun Ustaz nak kata apa dah, tak boleh kata apa dah. Mak Ustaz pun selamat tinggal mak. Masa nak pergi kucup mayat ni, tengok mayat tu Ustaz pergi kucup. Tak terkata Ustaz. Dah tak terkata. Tapi isi Ustaz cepat sempatlah kata mak insya-Allah kita akan doa. Tapi Ustaz tak kata pergi cium dia. Sekejap Ustaz terus keluar. Tak ada apa dah semua. Itulah. Jadi kalau tuan-tuan ada mak, mesti ada ayah. Okey. Jaga betul-betul mereka. Jaga betul-betul. Gunalah kebaikan kepada mereka itu. Dan kita salurkan apa kita. Bagi mereka gembira. Jangan bagi mereka susah. Gembirakan hati mereka tuan semua. Gembirakan hati mereka sebelum mereka mengembuskan nafas terakhir. Memang. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Tak ada lah. Jadi Ustaz dengan ni tak ada lah. Tak ada tempat Ustaz nak ngadu kepada apa semua. Tak ada lah. Tak ada lah. Yang adanya isteri, anak-anak, kawan-kawan, anak murid Ustaz tu je. Yang lain tak ada lah. Kalau boleh kalau yang mana masih ada mak, masih ada ayah, kalau ayah dah meninggal, mak dia meninggal, okey pergilah. Kalau mengikut mana? Kalau mengikut Tuan Guru Maksilah pun dia kata, Syekh Azam atau Syekh Muhammad Faiz pun dia kata, yang kita pergi ziarah mak ayah kita ni, kita ziarah. Kita baca selawat azimiyah. Jangan lupa setelah baca selawat azimiyah sebanyak 12 kali kalau boleh. Tahlil maksus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hati wa nafasin ada rahmah wa sallallahu sebanyak 100 kali. Sebab itu berada di kubur. Insya-Allah. Itulah tuan-tuan semua. Itu bukan nak cerita kisah sedih tak, bukan kisah sedih tuan-tuan, bukan. Cuma nak beritahu itulah tuan-tuan semua. Ada dalam hidup Ustaz tak adalah nak beritahu kepentingan mak bapak kita ni. Mak bapak kita ada
Yang tak ada, tak ada. Yang ada, sudah. Kita lah. Tu permata kita lah. Permata kita lah semua. Dua permata yang dah tak ada lah. Bagi ustaz lah, bagi anda, itu betul. Beruntunglah si anda yang ada mak, yang ada ayah. Ada, kalau mak kita sakit, ayah kita sakit, jaga betul-betul. Jaga betul-betul. InsyaAllah. Tuan-tuan jangan takut dengan rezeki. Jangan takut tentang rezeki. InsyaAllah mendatang rezeki lah semua. Mendatang rezeki. Okay, insyaAllah lah. Okay, ustaz macam adik ustaz ni. Dia jaga mak ustaz. Habis duit dah banyak, kan. Jadi, tapi rezekinya tetap datang. Nah, ustaz cuma pergi tengok je lah. Ustaz pergi tengok sebab adik ustaz jaga. Dulu masa mak ustaz berjalan, sekali-sekala datang ke Shah Alam ni. Duduk sama ustaz, duduk 3 malam. Kena hantar balik. Macam tu lah. Boleh kan? InsyaAllah. Ustaz minta ampun, maaf kan. Korang tu semua. Okay, mungkin dah cerita kisah sedih pula. bukan kisah sedih. Cuma nak beritahu lah tentang kematian kita lah. Kematian kan. Sebab fasa kematian ni sebab kita akan cakap tentang mati lah. Cara kita, ada doa untuk kita mati husnul khatimah. Husnul khatimah dah semua. Dia fasa kematian kita banyak. Dan ustaz tak mau cerita tentang amalan. Apa amalan-amalan kita untuk kita dapat mati husnul? Ramai orang tanya, ustaz apa amalan untuk kita dapat mati husnul? Banyak dah semua, banyak dah. Dan paling best sekali tuan-tuan, paling mudah tak payah itu berselawat kata Rasulullah SAW. Selawatnya banyak. Selawat banyak tuan. Allah sallallahu alaihi, paling pendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Paling pendek dah. Kalau boleh tuan semua lah, jangan kurang daripada 1000. Lebih daripada. Kalau boleh jangan kurang daripada 1000. Kalau boleh, jangan boleh. Ada tuan semua, ustaz kata tuan semua, kalau tuan-tuan sambil pandu kereta nak pergi ke office tu, ustaz dapat 1000. Sallallahu alaihi wasallam. Beli yang ketek-ketek dan nama. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pejabat dia mana boleh. Daripada kita duduk melangut lain, kita duduk melangut apa semua, kita baca selawat. Tu paling best. Paling best kali tuan semua. Yang mana kalau kita banyak berselawat, kita timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bila kita ada cinta pada Rasulullah SAW, apa berlaku? Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita nak gitu dah semua. Banyak selawat. Jadi tahun ni tuan semua, wallah alam, sama ada boleh pergi umrah atau tidak. Haji ustaz saya tak adalah. Haji dia. Walaupun Saudi, Mekah dah dibuka untuk disemayang, tapi masih terhad juga. Ustaz kata haji tak ada, mungkin tak ada. Dan umrah pun belum tentu lagi ada. Jadi ustaz pun dah ada grup jemaah ustaz nak pergi umrah bersama ustaz tahun ni, tapi wallah alam. Ustaz cuma tunggu travel agent beritahu lah. Kalau travel agent kata, ustaz jom kita pergi, kita pergi. Kalau travel kata jom ustaz tahun depan, jom tahun depan kita pergi, insyaAllah. Boleh ustaz banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau boleh paling sikit 1000, jangan kurang pada 1000. Ustaz minta jangan kurang pada 1000. Sebab ulama minta kalau nak mati husnul khatimah, jangan kurang pada 1000. Jangan kurang pada 1000 kita baca selawat, insya-Allah. Okey, amalan yang ustaz akan bagi ni, kalau boleh catat. Amalan yang ustaz nak bagi pada benda ni adalah amalan yang ustaz dapat daripada ustaz refer daripada kitab. Amalan ni sebenarnya lama dah ustaz amal. Lama dah, bertahun-tahun dah ustaz amal. Ustaz amal bertahun. Amalan daripada dalam kitab Al-Nafahat An-Nafahat Al-Kubra. An-Nafahat Al-Kubra. Dan kitab ni tuan semua, kalau tuan-tuan beli tengok, kalau tuan-tuan beli kitab ni dalam muka surat 558. Kitab ni tak ada dalam tulisan Jawi, tapi dalam tulisan Rumi lah, tulisan Rumi. Kalau tulisan Rumi, Al-Nafahat Al-Kubra, atau An-Nafatul Kubra. An-Nafatul Kubra. Okey, muka surat 558. Tuan-tuan boleh rujuk pada surat kitab ni pada muka surat 558. Okey. Amalan ni, amalannya ustaz akan bagi ni lah, nak kongsi pada tuan-tuan semua lah. Tuan-tuan kena baca antara sunat subuh dengan subuh. Azan subuh, tuan-tuan sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat subuh, terus baca dia. Sebelum sembahyang subuh. Dah. Kebiasaan kalau tuan-tuan sembahyang di masjid, kalau tuan-tuan sembahyang di masjid, tak sempat. Sebab kebanyakan imam, bila dia akan komat cepat. Tetapi sekarang ni kita dalam PKP lagi, masih tak boleh pergi sembahyang ke masjid, maka kita akan sembahyang kat rumah, kita ada ample time. Kita ada banyak masa dalam semua. Lepas bila azan, bila dah azan, maka kita sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang sunat subuh, terus ambil tasbih, kita baca. Sebanyak berapa? Tak banyak dah semua. 41 kali je. 41 kali je dalam semua. Pendek ya? Tuan-tuan tulis. Allahumma barik lana. Jangan silap nama. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaba. Tu doa makan. Tu doa makan. Allahumma barik lana fil maut. Allahumma barik lana fil maut. Okey, Allahumma barik lana fil maut. Okey? Allahumma barik lana fil maut
wa fima ba'dal maut. Allahumma, Ustaz baca pelan-pelan. Tuan-tuan boleh tulis. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fil maut. Allahumma barik lana fil maut. Wa fima wa fima wa fima ba'dal maut. Boleh? Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ustaz baca pendek-pendek. Okay? Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Wa fima ba'dal maut. Okay, siapa-siapa kalau ada yang boleh tulis dalam tulis Arab, kalau boleh tolong type bagi pada sahabat-sahabat kita insya-Allah, bagi kepada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Sahabat kita untuk mana untuk mereka amal sama-sama. Boleh dah? Kalau tak betul dalam Dawi tulis dalam bahasa Melayu tak apa. Okey, erti dia. Ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Allah. Berkatilah kami. Ya Allah, berkatilah kami pada saat kematian kami. Ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, berikanlah kami pada saat kematian kami. Bukan berilah, ya Allah berkati, silap. Ya Allah berkatilah. Ya Allah berkatilah kami pada saat kematian kami. Soalan balik. Ya Allah berkatilah kami pada saat kematian kami dan dan fima ba'dal maut, selepas kematian kami. Ya Allah berkatilah kami pada saat kematian kami dan selepas kematian kami. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah kami pada saat kematian kami dan selepas kematian kami. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Tak lama dah semua, sekejap je. Allahumma barik, tetap baca. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Sebanyak 41 kali. Tapi disarankan oleh Tuan Am, penulis kitab ni, penulis kitab ni dia kata kena baca 41 kali. 41 kali tuan semua. Kalau tuan tak sempat antara sunat subuh dengan subuh nak pergi kerja kan? Lagi kerja, okey tuan boleh baca selepas subuh. Boleh baca selepas subuh lah. Dan boleh jadikan amalan ni sebagai satu doa. Cetak doa lepas sembahyang kita boleh doa. Boleh tuan-tuan? Boleh? Okey. Ustaz ada soalan banyak dapat ada type tu ramai ni. Okey. Kalau boleh Ustaz dapat semua dapat semua. Okey, amalan ni tuan-tuan baca antara sunat subuh dengan subuh. Tapi kan tak sempat baca antara sunat subuh dan subuh, sibuk kita pergi jangan lepas malam semalam tu kita nak mandi. Enggak, ataupun kita dah siap-siap pakai nak betul pergi. Okey, sambil bawa kereta boleh, sambil naik LRT boleh, MRT boleh, naik motosikal boleh. Tak kisahlah tuan semua, yang penting tuan-tuan buat. Tapi afdalnya mengikut tuan kitab ni kata, dia kata kena baca antara sunat subuh dengan subuh. Tapi ada juga setengah amalan yang sama, ada setengah ustaz dia bagi amalan selepas subuh, dia kata ada juga selepas subuh. Okey, kalau tuan-tuan nak terserah pada tuan semua lah macam mana tuan-tuan nak amal, tapi ustaz beritahu ustaz amal antara sunat subuh dan subuh. Antara lepas azan subuh, ustaz sembahyang sunat subuh, lepas sembahyang sunat subuh, ambil tasbih kita baca. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'da maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'da maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Sebanyak 41 kali, kemudian baru kita sembahyang subuh. Boleh? Okey, Ustaz Arab boleh? Okey, Ustaz Arab
ini merupakan satu amalan bagi tuan. Okey. Okey, kalau boleh yang mana okey. Yang mana apa dah, yang mana boleh tak tolong tulis, boleh tolong tulis balik lah. Tolong tulis balik, bagi ingatan untuk apa dah, untuk sahabat-sahabat kita dalam ni. Okey. Memang tuan semua, okay, kita perlukan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa tuan semua? Kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, oh nyaya tuan semua, nyaya. Mikut Tuan Guru Jumaat Silah dia kata, ya Allah Ta'ala akan hantar Jibril, malaikat Israel akan ambil tongkat daripada api neraka. Tongkat daripada neraka, dia turun tuan semua, dia pukul badan kita, dia pukul sehingga kan roh kita keluar, entah ke mana, pong, dia terpicit keluar. Ini orang yang berdosa, orang yang berdosa tu semua. Jadi kita perlukan mati dengan husnul khatimah. Jadi kita baca doa, kita banyak. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, aku berkatilah ketika aku nak mati dan selepas aku mati. Ketika kita nak mati dan selepas kita mati. Ketika nak mati tu penting tu semua. Ketika nak mati tu kita akan kelang kabut, kita akan kelang kabut. Sebab dia ada fasa-fasa dia. Bila kita mati dia ada fasa-fasa. Jadi Ustaz harap tuan-tuan semua boleh amal kan semua. Dan kalau kita nak share, jangan share ayat tu, tuan share posting. Tuan share link dah. Bukan apa, nanti kan tuan bagi, takut nanti tuan tak bagi pencerahan tak jelas. Tak jelas. Kalau tuan bagi pencerahannya jelas, tak mengapa. Kalau tuan rasa tak jelas, okey, tuan suruhlah bagi. Okey, kau tengok link ni, kau tengok sendiri dengan Ustaz cakap. Dia kalau boleh gitulah tuan semua. Sebab amalan ni tuan boleh baca dia sebanyak 41 kali. 41 kali tuan baca. Kalau selepas subuh tuan boleh baca juga, tak kisah. Ataupun bila-bila masa. Dan ustaz amal kan, ustaz apa yang ustaz bagi kepada tuan semua ustaz amal sama dengan tuan semua insya-Allah. Nah, ustaz doakan tuan semua, kita dah hampir pukul 11. Ustaz doakan tuan semua, doakan agar tuan semua sihat walafiat, dapat masih beraya lagi, dapat berpuasa. Kita ada berapa hari? Kita ada banyak hari lagi. Kita ada hari ni baru Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kita baru 6 hari kita berpuasa. Kita masih ada lagi 23 hari lagi. 23 hari ataupun 27, 23, 24 hari lagi lebih kurang dalam bulan Syawal ni untuk kita berpuasa. Jadi janganlah lengah-lengahkan untuk kita berpuasa Syawal. Kalau boleh kita puasa awal-awal. Kita puasa awal. Kalau yang mana yang uzur pada bulan Ramadan ni ganti dah semua, gantilah. Yang mana dia tertinggal sebab sakit, COVID apa semua, kena kuarantin apa semua, tak boleh nak puasa, okey, tuan-tuan boleh ganti sekarang insya-Allah. Ada keberkatan insya-Allah. Saya doakan agar tuan-tuan semua dapat taufik dan hidayah daripada Allah Taala. Okey, hidayah daripada Allah Taala, kekal pada kita sentiasa dapat hidayah dan sentiasa dapat taufik daripada Allah Taala. Cuma saya lebih tahu besok. Okey tuan-tuan, besok pada pukul 11 pagi, besok pukul 11 pagi hingga 12, Ustaz ada satu bengkel online tuan semua, iaitu bengkel online atas tajuk satu kongsi. Ustaz nak kongsi satu amalan yang diamalkan oleh seorang wali kutub tuan semua. Bila sebut wali kutub ni memang amalan memang mujarab tuan semua. Amalan memang mujarab dan memang hebat amalan dia. Dan telah diamalkan oleh ramai orang tuan-tuan semua dan mereka mendapat manfaat di atas tu. Benar. Kalau tuan-tuan ada dalam grup, okey, Ustaz akan masuk dalam grup, tuan-tuan tengok apa yang ada. Kan dia untuk pengasihan, untuk pelarisan, untuk perlindungan diri, untuk kewibawaan, untuk kecantikan, apa semua dia boleh. Dan Ustaz tak dapat dia catatkan banyak dan semua. Cuma Ustaz beritahu besok pukul 11 siapa dia masih belum daftar, kalau daftar awal. Sebab Ustaz akan bagi bonus, ada 2 bonus Ustaz akan bagi beranda semua. Ni Ustaz bagi 2 bonus. Bonus satu ni kerana itu, dan bonus satu lagi adalah kerana pertama kerana hari raya. Kerana raya bonus, yang kedua ialah bonus kerana tuan-tuan berpuasa kerana puasa Syawal. Puasa 6. Ustaz akan bagi 2 bonus pada anda atas anda. Sebenarnya amalan ni tuan-tuan semua mahalnya adalah 190. Ustaz beritahu tuan, amalan ni sepatutnya 190. Tetapi oleh kerana Ustaz bincang dengan admin, oleh kerana hari raya ni tuan semua, okey, kita reduce pada tiap bulan RM30. RM30 saja tuan-tuan, untuk khas untuk tuan semua, untuk Ustaz nak ucapkan selamat hari raya pada tuan semua. Dan juga Ustaz akan bagi bonus pada tuan semua, satu amalan. Bonus tak apa tuan semua, satu amalan yang mana kalau tuan-tuan baca dia 15 kali. Baca amalan tu 5 kali, insya-Allah anda akan berjumpa Rasulullah SAW. Anda akan bermimpi Rasulullah SAW. Sama ada bermimpi ataupun jumpa Yaqazah. Tapi kebanyakannya bermimpi. Untuk anda baca dia 15 kali, tak sampai seminggu mengikut anda. Tuan apa yang bagi ijazah, guru yang bagi ijazah ni ialah dia kata tak sampai seminggu anda akan bermimpi Rasulullah SAW. Tu dia beritahu macam tu. Dia bilang insya-Allah Ustaz akan kongsi pada tuan hanya baca 15 kali saja.
Di mana sekali anda akan bermimpi Rasulullah. Yang kedua tuan semua, Ustaz akan bagi satu amalan untuk kewibawaan, kecantikan Ustaz akan bagi. Ini penting untuk kita buat bisnes. Kita bilang zaman COVID sekarang ni kan tuan semua, kita masih dalam PKPB. Tapi macam mana kita dah mulakan berurusan perniagaan. Jadi walaupun kita boleh berurusan perniagaan, tapi ramai lagi customer, pelanggan kita yang masih takut untuk keluar, untuk membeli belah, takut nak order barang apa semua. Dengan kaedah ni tuan semua, kita boleh menarik pelanggan lain. Selain daripada pelanggan tetap, kita boleh menarik dengan apa? Dengan bila mereka tatap wajah kita ni, Masya Allah, Tabarakallah tuan semua, dia tatap wajah kita, dia akan rindu serindu-rindunya. Masya Allah, Tabarakallah. Rindu nak beli, bukan rindu kita, rindu nak beli barang. Rindu nak beli barang kan. Walaupun sama buat online. Walaupun anda buat online, buat Facebook macam ni, kita jual barang melalui online, bila tatap wajah anda, insya-Allah dia tatap wajah anda akan rasa rindu, dia akan rasa rindu untuk membeli produk anda, insya-Allah. Dua produk, dua bonus akan bagi pada anda yang mana memang berbalik. Anda buat pembayaran untuk RM30 saja untuk bengkel pagi besok. Jam 11 kalau boleh daftar gini. Pasal besok dah takkan dapat harga RM30. Ustaz takut besok-besok mungkin RM60 atau RM80 ataupun RM190. Selepas ni tuan semua, selepas ni akan jadi RM190. Maksud selepas besok akan jadi RM190. Dia takkan jadi RM30 dah. Jadi kalau tuan-tuan nak, daftar sekarang. Ustaz rasa insya-Allah ilmu ni memang, amalan ni memang banyak manfaat pada anda semua, insya-Allah. Bagi anda buat bisnes, bagi anda dah pencen, ada yang pencen kan, ada yang pencen, dah ada pencen dengan buat mulakan bisnes lain, anda boleh gunakan amalan ni. Pendek je tuan semua, amalan pendek dia menggunakan asma-asma Allah, tapi asma Allah tu memang hebat. Sebab apa? Sebab yang mengamalkanlah orang hebat. Yang mengamalkan orang hebat, maka amal tu hebat juga tuan semua. Dan menggunakan nama dia pun memilih nama-nama Allah Taala yang memang agung. Yang agung yang mana kalau tuan tak baca dia, insya-Allah tuan akan dapat manfaat atas apa yang itu. Kalau boleh, amal anda boleh segerakan daftar dengan pihak rezeki. Ustaz rasa pihak rezeki akan keluarkan link. Ustaz rasa pihak rezeki akan keluarkan link untuk hari Sabtu ni. InsyaAllah. Kalau tak keluar link pun mungkin kalau tu dah ada dah tuan semua. Dah ada dah pihak admin akan keluarkan link kelas online besok. Amalan warisan wali kutub. Itu pada 30 jam 11.30 pagi. 11.30 pagi, bukan 11.30 pagi Sabtu 11.30 pagi. 11.30 pagi, tapi pukul 11 Ustaz dah buka lah. Ustaz dah buka untuk kita testing, pukul 11.30 kita dah mula sampai ke 12.30. Ataupun sampai ke 12.30 jam, sebab amalannya mudah je. Itu saja tuan semua. Ustaz rasa, Ustaz minta maaf pun dan maaf pada tuan semua. Kita cara nak daftar, Norizah boleh kontak admin lah, boleh kontak admin. Boleh kontak. Kat bawah ni ada, pihak ni ada. Tuan-tuan boleh, Norizah boleh tengok kat sini ada. Kat di chat box ni ada pihak admin dah keluarkan. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, hubungi Ustaz. Kalau tak pandai nak hubungi Ustaz, hubungi Ustaz di talian 012 908 6425. 012 908 6425. Itu nombor telefon personal Ustaz. 012 908 6425. Itu personal Ustaz. Kalau tuan-tuan datang di samping tu nak datang nak buat rawatan ke, nak datang untuk nak buat rawatan, apa-apa masalah tuan-tuan boleh datang jumpa Ustaz, insya-Allah. Yang itu Ustaz hanya boleh doa saja untuk doa pada tuan semua, insya-Allah. Kita yakin Allah Taala yang menyembuhkan, bukan benda lain, tapi Allah Taala yang menyembuhkan. Insya-Allah. Ada orang komen kata, Ustaz tak doa untuk mak Ustaz. Ustaz doa dah, tapi ajal maut di tangan Allah Taala. Ustaz kan boleh suruh mak Ustaz ni hidup lama dah semua. Lama, penting doa dia tu. Cium pipi dia kita dapat syafaat. Tengok muka dia kita dapat syafaat dah. Tapi boleh buat tuan-tuan, Allah Taala dah panggil dia awal. Awal pun tak, umur dia dah 85, 87 tersilap. Antara 85, 87. Pasal orang zaman dulu tak tahu. Dia tak tahu dia punya IC belum tak sama dengan kita IC. Dan maksudnya tarikh lahir tu mungkin usia dah tua lah. InsyaAllah. Ustaz Arab semua kata semua. Ustaz bagi ijazah pada tuan semua perlukan sebut qabil tu je dah. Dan tuan-tuan boleh sebarkan share amalan kepada orang lain. Paling bagus sekali share link kepada online kalau boleh, insya-Allah. Kalau boleh semua orang Islam kita ni mati keadaan husnul khatimah. Kalau boleh kita dapatkan mati semua sahabat kita, jiran kita apa semua matikan. Walaupun orang tu buat jahat pada kita minta dia mati husnul khatimah juga. Jangan cepat-cepat nak doa kebaikan kejahatan dia orang. Kadang-kadang kita ni suka sangat kita ada ilmu, kita nak buat kejahatan, nak doa kejahatan. Jangan tu semua, jangan. Itu Ustaz dah larang murid-murid Ustaz kan. Adalah kes ni yang
anak Minah Kasim lah, Minah Kasim kan, Minah Kasim. Yang Minah Kasim tu dah dia kata macam-macam kan, dia kata macam-macam. Jadi Minah Kasim tu jadi anak murid ustaz pun kata kita balon saja ustaz, kata kita balon lah, kita balon. Dia check dalam grup dia tak sedar ustaz ada. Dia check dalam grup. Okey, kita balon je lah, kita balon bagi dia tertongging dah. Ustaz kata jangan. Tak ada guna bukan kita buat dia tertongging. Kita doa pada dia. Kita doa pada dia, minta Allah Ta'ala bagi hidayah dia. Bila Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia tuan semua, maka pahala akan dapatkan kita ni. Kita macam tu dah. Kalau kita doa, dia bagi kita tertongging, apa kita dapat? Apa kita dapat? Dapat kepuasan. Puasan bukan apa sangat, puasan setakat tu je. Tapi kalau dia dapat hidayah, macam Rasulullah SAW buat. Rasulullah, ya Allah, engkau pilih antara dua umat. Pilih antara dua umat. Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Tengok Nabi doa macam Nabi tak tahu kau musnahkan salah satu pada umat tu. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata macam tu. Masa Nabi berkunjung ke Taif, sama juga. Orang Taif paling batu sikit berdarah kepala ni sampai ke darah termasuk dalam kasut. Ni, darah termasuk kasut. Malaikat datang. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu perintah saja kami. Kamu perintah kami, kan? Kalau kamu nak perintah kami supaya perintah kami himpit orang-orang Taif dengan gunung yang dekat situ tu, gunung Taif tu, maka kami himpit. Apa Nabi kata? Nabi biarlah. Mereka dia tak tahu apa yang mereka buat ni. Dia tak tahu apa. Saya berharap, aku berharap ni. Daripada tulang-tulang sulbi mereka lah yang akan kembang ke Islam. Memang betul semua. Memang betul semua. Daripada tulang-tulang sulbi mereka lah akan kembangnya Islam satu dunia dah semua. Orang Taif. Inilah. Ini kebaikan kita doa untuk kebaikan orang. Jangan doa dia bukan musuh kita. Kalau musuh orang kafir, perang jihad, boleh tuan kita doa untuk keburukan, tak ada masalah. Ni Minah Kasim tu biasalah. Minah Kasim tu selalu dia timbul isu macam tu. Tak apa. Dia tak sedar tu. Dia tak sedar. Allah tak bagi hidayah pada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi hidayah dia terlebih daripada kita nanti. Kita tak ada kata tu. Mungkin Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala campak hidayah pada dia sikit asal banyak sikit je. Dia menyesal, dia menangis Allah Ta'ala. Mana tahu. Lebih dia daripada kita. Nanti amalan lebih dia daripada kita. Bagi apa kita nak kata? Baru kita terbenuk. Allah menyesal, aku menyesal. Janganlah. Kalau boleh, doa yang baik-baik. InsyaAllah. Okey. Ustaz jazakan amalan, dia bagi amalan untuk dapat kematian. Mati dan husnul khatimah dan anda semua. Dan amalan yang baik. Dan sabar-sabarkanlah pada sahabat-sahabat lain. InsyaAllah. Okey, ajastukum. Okey, time. Kabitu. Dan kau boleh hantar pada Ustaz juga. Dia kata sahabat dia yang rasa tak sempat nak tulis sembahyang solat sunat hadi-hadi, boleh dengan Ustaz akan terang balik. Dan kalau siapa dah selesai, alhamdulillah. InsyaAllah. Dan juga kalau boleh amal besok amalah doa Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada besok hari, iaitu jam 11.30 pagi ataupun jam 11 pagi dalam bengkel live, iaitu amalan wali kutub, insyaAllah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa li jami'il huquqi alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi besok pagi ya. Besok kita jumpa lagi besok insyaallah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.